sayyidil awwalin wal akhirin, an-nabiyul mukhtar wal habibul mujtaba, sahibi syafa'atul uzma, majadina wa kahfina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka bi hidayatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa itratihi wa jami' ashabihi wa man salaka bi hidayatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dianugerahkan oleh Allah kepada kita dapat bersama-sama dalam majlis pada malam yang bahagia ini, dan alhamdulillah kita telah pun mempelajari atau bersama-sama berbincang 8 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari, daripada kitab yang pertama atau tajuk yang pertama, Kitabul Iman. Siapa yang hafal? Halaman 8 sekali. Ramai. Para hadirin dirahmati Allah SWT, saya sangat berbesar hati kalau kita berusaha. Kita nak hafal semua hadis macam, ataupun kebanyakan hadis macam yang Imam Ahmad, tak mampu kita. Imam Ahmad Ibn Hanbal menghafaz hadis sebanyak 1 juta hadis. Imam Al-Bukhari, semua maklum cerita Imam Bukhari. Sampai di Mesir, ulama hadis nak tengok betul ke Imam Bukhari yang tengah baca kitab ni orang yang hebat. Dia cakap kumpul 10 orang buat pakatan ni. Ni bukan sembang rakyat ni, sembang para ulama. 1 orang cari 10 hadis. Jadi bila ada 10 orang 100 hadis. 1 orang ulama dia corner habis sanad hadis. Maknanya sepatutnya contoh hadis ni diriwayatkan daripada Syekh A, diriwayatkan daripada Syekh B, Syekh B diriwayatkan daripada Syekh C, sampai ke sahabat, contoh sampai ke Nabi. Dia corner Syekh A diriwayatkan Syekh Z. Dia putar habis sanad hadis yang bersambung daripada mereka sampai ke Rasulullah. Nak tengok orang Bukhari ni dia hafal tak apa, dia hebat dari segi hadis. Akhirnya 100 hadis ini telah dikorner habis semua sanadnya. Menyebabkan hadis yang sepatutnya diriwayatkan orang ni dikorner ke hadis lain. Dibuat satu majlis, panggil orang ramai, panggil Imam Bukhari. Kemudian setiap ulama tanya kepada Imam Bukhari, pernah tak kamu dengar hadis ini yang diriwayatkan oleh A ke, yang B ke, C sampai Nabi? Hadis pertama, Imam Bukhari kata, saya tak pernah dengar hadis tu. Orang awam kata, betul, kita hafal. Sebab orang awam hafal matan terus, dia tak hafal sanad tu. Orang kata, betul, kata hebat sangat. Kita yang bukan ulama pun hafal, orang umum. Selesai. Para ulama yang test tu dia kata, pasal Imam Bukhari tahu. Hadis kedua pun begitu. Akhirnya 100 hadis dilafazkan. Semua Imam Bukhari kata, saya tak pernah dengar hadis macam tu. Orang semua jadi heran. Betul, kata ulama besar, kata ulama hebat. Lepas tu Imam Bukhari kata, yang saya tahu, hadis pertama yang kamu sebut tu sanad begini, pompang betul kan sanad. Hadis kedua pula begini, satu hadis sampai 100 hadis. Tercengang para ulama nak cerita hebatnya para ulama kita dahulu. Kita nak jadi macam tu, saya sendiri tak mampu dah. Ini saja saya mula tak mampu berapa kali ni. Itu pun ada juga terjadi-jatuh kadang-kadang. Jadi para hadirin rahmati Allah, walaupun kita mungkin tidaklah sepower para ulama terdahulu yang menghafal ratusan hadis, bukan ratusan lah, jutaan hadis. Imam Ahmad hafaz juta. Sekurang-kurangnya dapat 8 hadis kita hafal. Sikit-sikit bertambah sebelum mati kau dapat dalam 100 hadis ke 200 hadis ke, okeylah, apa boleh tu kan? Sekurang-kurangnya. Jadi saya sangat berbesar hati kalau kita dapat menghafaz 8 hadis yang telah kita pelajari sebelum ni, yang mana insya-Allah lepas ni kita akan tambah pula dalam silsilah kedua. Lepas tu yang ketiga, keempat, kalau ada rezeki 2 umur lagi nak buat kan? Supaya kita dapat mempelajari hadis ni dengan baik, dan sekurang-kurangnya dia menjadi satu buah tangan kita sebagai umat Islam satunya. Yang kedua sebagai pelajar, yang ketiga kita belajar di Mesir yang ada ruang untuk kita mempelajari bidang agama. Baik.
Okeylah, saya cukup duit aja. Siapa hafal semua sekali, saya nak beri 100. Bukan 100 dinar, 100 ini aja. Okay. Baik, hadis yang ke-9 insyaAllah, hadis janji setia kepada Rasulullah SAW. Dengan sanad yang bersambung di antara saya sehinggalah kepada Al-Imam Al-Bukhari, dan daripada Al-Imam Al-Bukhari sehinggalah kepada Sayyidina Ubadah bin As-Samit. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal Aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala wa hawlahu isabatu min ashabihi bay'uni ala an la tushriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu fa bay'nahu 'ala dhalik. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal Aqabah. Terjadi sama saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal Aqabah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala wa hawlahu isabatu min ashabihi bay'uni ala alla tushriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa 'uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lah wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu fa bay'nahu 'ala dhalik. Hadis ini maksudnya daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu
Beliau merupakan salah seorang tentera Islam dalam peperangan Badar. Beliau juga merupakan salah seorang nakib pada malam Al-Aqabah. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan di sekeliling baginda ketika itu ada beberapa orang sahabat baginda. Berbaiatlah, berjanji setialah denganku bahawa kamu semua tidak akan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kamu semua tidak akan mencuri. Kamu semua tidak akan berzina. Kamu semua tidak akan membunuh anak-anak kamu. Kamu semua tidak akan mendatangkan penipuan yang akan memperdayakan orang yang mendengarnya, yang mana kamu semua akan berdusta dengan penipuan itu antara tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu. Kamu semua tidak akan ingkar dalam perkara-perkara kebaikan. Sesiapa di kalangan kamu yang menunaikan perjanjian-perjanjian tersebut, maka pahalanya adalah di atas tanggungjawab Allah. Barang siapa yang ditimpa sesuatu daripada larangan-larangan tersebut, lantas dia dihukum di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah baginya. Barang siapa yang ditimpa sesuatu daripada larangan-larangan tersebut, kemudian Allah menutupinya daripada diketahui oleh manusia, maka urusannya adalah kembali kepada Allah. Sekiranya Allah mahu, Allah akan ampunkan dosa orang tersebut. Sekiranya Allah mahu, Allah akan menghukumnya. Maka kami pun berjanji setia dengan Rasulullah SAW atas tanggungjawab tersebut. Maknanya Sayyidina Ubadah bin Samit pada malam Lailatul Aqabah yang pertama, yang dihadiri oleh 12 orang. Dihadiri oleh 12 orang, 10 orang daripada suku Khazraj, 2 orang daripada suku Aus, dan Sayyidina Ubadah bin Samit daripada suku Al-Khazraj. Mereka berdua telah bertemu dengan Rasulullah SAW dan dibuat perjanjian. Nabi ketika itu ditemani oleh bapa saudara baginda, iaitu Sayyidina Al-Abbas. Yang berlaku perbezaan pandangan para ulama dalam menentukan bilakah Sayyidina Al-Abbas memeluk agama Islam. Sebahagian para ulama mengatakan beliau memeluk agama Islam ketika Fathu Makkah. Ada yang mengatakan, dan pandangan ini yang nampaknya agak kuat, yang mengatakan beliau sebenarnya telah memeluk agama Islam sebelum Fathu Makkah, iaitu ketika mana sebelum daripada berlakunya hijrah lagi. Buktinya beliau sendiri menemani Rasulullah SAW di dalam perjanjian Al-Aqabah kali pertama. Jadi Nabi tersebut perjanjiannya tidak mensyirikkan Allah, tidak pencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kamu, dan tidak melakukan pendustaan, penipuan. Dan jangan mengingkari perkara-perkara yang dalam kebaikan, mengingkari perkara-perkara kebaikan. Jadi Nabi sebut bekom itu. Jadi para sahabat, antaranya Sayyidina Ubadah bin As-Samit, bersetuju untuk berjanji setia dengan Rasulullah untuk mentaati perjanjian tersebut. Jadi itu secara kasar tentang terjemahan hadis. Baik, kita tengok siapakah Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Sayyidina Ubadah bin As-Samit bin Qais bin Asram, yang turut dikenali dengan panggilan Abu Walid, adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW daripada kalangan Al-Ansar, daripada golongan Al-Khazraj. Kita semua sedia maklumat, di sana ada golongan Al-Muhajirun, ada golongan Al-Ansar. Al-Muhajirun itu orang-orang Islam daripada Mekah yang telah berhijrah meninggalkan kota Mekah pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Golongan Al-Ansar iaitu golongan pembantu. Al-Ansar maksudnya para pembantu, iaitu ditujukan kepada dua suku besar masyarakat Arab di Yathrib ataupun Al-Madinah Al-Munawwarah itu, yang iaitu daripada suku Aus dan suku Khazraj. Okey. Jadi Sayyidina Ubadah bin As-Samit adalah daripada suku Khazraj, Al-Khazraj. Beliau merupakan salah seorang nukabah pada malam Al-Aqabah yang pertama. Ibnu Ishaq, itu seorang yang terkenal, dia panggil tarikh Ibnu Ishaq, kitab sejarah yang dikarang oleh Ibnu Ishaq, atau nama betulnya Muhammad Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq telah menyatakan bahawa Sayyidina Ubadah bin As-Samit telah menyertai semua peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW.
Maknanya start perang Badar sampailah habis hayat Nabi, semua peperangan yang berlaku semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesemuanya disertai oleh Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Kalau kita pasal dalam matan tadi disebutlah wa kana syahida badran. Beliau adalah orang yang terlibat dalam peperangan Badar. Kenapa para ulama ataupun kenapa kita tengok dalam kitab hadis kalau menceritakan kelebihan seseorang para sahabat, kalau dia menyertai peperangan Badar, dia akan sebut beliau menyertai peperangan Badar. Kerana ada satu hadis qudsi, hadis yang mana Allah Ta'ala berfirman kepada orang Badar, orang yang menyertai peperangan, ya'malu ma syi'tum fa inni ghafartu lakum. Buatlah apa yang kamu nak buat, wahai orang yang menyertai peperangan Badar, aku telah ampunkan dosa kamu. Maknanya di antara kelebihan orang yang menyertai peperangan Badar ni, Allah SWT mengampunkan dosa orang Badar. Sebab tu dalam bahagian qasidah sebut bi ahli badri, ya Allah, kita doa ya Allah dengan kami bertawassul dengan para tentera Badar. Kerana mereka ini adalah orang yang keluar semata-mata kerana Allah SWT, dengan sikitnya bilangan, dengan tak cukupnya alat senjata, mereka keluar semata-mata untuk mempertahankan agama Allah. Maka kesungguhan mereka ini telah membawa kepada pengampunan dosa-dosa mereka. Sehingga Allah Ta'ala seakan-akan menyatakan dalam hadis kursi tadi, Allah Ta'ala kata, buatlah, kamu nak buat pahala ke, nak buat dosa ke, buat apa saja, semuanya aku telah ampunkan. Kalau kita dapat tu, asal habis tak buat pahala lah, Tuhan dah janji dah kan. Tapi hebatnya para sahabat kan, walaupun dijanjikan begitu, mereka tidak meletakkan hati mereka, oh Alhamdulillah boleh buat maksiat sebab Tuhan ampun lah, kita terlibat dalam perang Badar, bonus kan. Tapi hebat para sahabat, walaupun macam itu tawaran sekalipun, mereka tidak tergamak untuk melakukan dosa kerana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita, bukan kita lah, kalau saya, awak macam mana kan, Datuk anak pun selesai. Itu bezanya kita dengan para sahabat. Kelebihan kita yang tak ada pada para sahabat Rasulullah SAW. Kita dapat tawaran itu, kita tinggal habis semua benda. Hebatnya para sahabat tak macam kita, Alhamdulillah. Jadi oleh kerana itu dalam matan tadi disebut beliau menyertai peperangan Badar. Wa kana syahida badran. Beliau telah menyaksikan peperangan Badar, iaitu menjadi salah seorang tentera dalam peperangan Badar. Dan Sayyidina Ubadah bin As-Samit bukan dekat perang Badar, semua perang pada zaman Rasulullah beliau telah mengikuti. Sayyidina Ubadah bin As-Samit adalah merupakan seorang yang bertubuh tinggi dan berwajah tampan. Ini antara perwatakan beliau lah. Orang ni tinggi, lepas tu bukan takat tinggi saja, handsome orang ni. Okay. Pernah berlaku satu peristiwa yang menunjukkan bahawa Sayyidina Ubadah bin As-Samit sangat setia pada janjinya kepada Rasulullah SAW yang dimeterai pada malam Al-Aqabah, iaitu malam Aqabah kali pertama. Selepas Aqabah kali pertama, tahun-tahun yang seterusnya berlaku pula perjanjian Aqabah kali kedua. Dan selepas perjanjian Aqabah kali kedua, berlakulah hijrah Nabi SAW ke kota Yathrib, ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kisah tersebut adalah, apa bukti Sayyidina Ubadah bin As-Samit begitu berpegang teguh kepada bai'ah ataupun perjanjian beliau bersama dengan Rasulullah pada malam Aqabah pertama. Maknanya sebelum hijrah lagi dia telah meluk agama Islam, dan dia begitu memegang setia perjanjian dia dengan Rasulullah SAW. Kisah tersebut adalah pada satu hari Sayyidina Ubadah bin As-Samit telah bersama-sama dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian seorang pemidato telah menyampaikan khutbahnya sambil memuji-muji Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Lantas Sayyidina Ubadah bin As-Samit terus menggenggam tanah dan memasukkannya ke dalam mulut orang yang sedang berkhutbah semua. Kawan-kawan boleh bayar kan? Kita boleh bayar bagaimana gempar ni peristiwa itu. Dalam keadaan Sayyidina Muawiyah sedang dipuji. Orang tu, pemidato tu, tukang penyair lah, tukang sampai kelas sajak memuji Sayyidina Muawiyah bin Sufyan. Sayyidina Ubadah bin As-Samit dengan senamba deknya ambil tanah, bubuh dekat, masukkan mulut dalam orang tengah tu. Tindakan Sayyidina Ubadah bin As-Samit telah menyebabkan kemarahan Sayyidina Muawiyah. Apa sebab macam tu kan? Orang tengah bercakap gitu. Kalau saya cakap tuan-tuan ambil tanah lah, ambil air percik pun, apa ni kan? Dia selalu apa ni? Timbullah maknanya
kemarahan Sayyidina Muawiyah ketika itu. Lantas Sayyidina Ubadah bin As-Samit menyatakan kepada Sayyidina Muawiyah bahawa beliau telah berjanji dengan Rasulullah SAW pada malam Al-Aqabah agar taat dan patuh kepada Rasulullah SAW dalam apa keadaan sekalipun, serta akan membantu kebenaran di mana sahaja beliau berada, dengan tidak akan takut sama sekali kepada sebarang celaan daripada manusia. Dia kata, Sayyidina Muawiyah, maaf, saya dah janji dengan Nabi, saya akan mempertahankan kebenaran di mana saja berada, dan saya akan melakukan kebaikan ataupun melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi. Beliau seterusnya menyatakan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul maddahi fahthu fi afwahihimut turab." Yang bermaksud, apabila kamu melihat orang-orang yang memuji-muji, maka sumbatlah mulut mereka dengan tanah. So saya dah berjanji dengan Nabi, kata. Nabi sebut, saya dengar. Dan Nabi kata, "Idza ra'aitumul maddahi fahthu afwahu biturab." Fahthu fi afwahihim atrab. Fahthu fi afwahihim atrab. Kalau tengok ada orang muji-muji, ambil tanah, pukul mulut. Jadi saya dah janji, saya kena buat. Tak kira kalau marah tak marah, itu Nabi suruh. Okey, itu di antara peristiwa yang menunjukkan bahawa Sayyidina Ubadah bin As-Samit ini begitu memang pegang betul pada perjanjian dia dengan Rasulullah SAW. Sebab dalam isi kandung perjanjian, hadis yang ke-9 kita baca tadi, wala ta'su fi ma'ruf. Jangan kamu mengingkari perkara-perkara kebaikan. Kalau disuruh begitu, jangan ingkar. Jadi oleh kerana itu, Sayyidina Ubadah bin As-Samit dengar hadis tadi, dia pegang betul dan dia melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Okay. Lepas tu kita macam mana? Kalau ada orang puji-puji pengurusi lama ke baru ke, tak kisah kan? Macam mana? Ambil tanah ni? Okay. Di sini para ulama berbeza pandangan. Para ulama menyatakan maksud hadis yang dinyatakan oleh Nabi tadi adalah apabila orang yang memuji-muji sebut, kita puji, pujian itu membawa kepada orang yang kena puji dia jadi takabur, dia jadi bangga diri. Jadi daripada dia jadi rosak dengan sebab pujian tadi, lebih baik kita berhentikan pujian tersebut dengan cara antaranya ambil tanah membuka mulut dia. Jadi berlaku berhenti pujian, orang yang dipuji tidak jadi takabur. Okey, di antara para ulama sebut gitu. Tapi kalaulah orang tu pujilah macam mana pun, dia tak terkesan dengan pujian tu. Awak pujilah saya macam mana pun, kalau awak salah awak kena juga. Kalau style begitu, dan dia ni memang dekat dengan Tuhan, puji macam mana pun dia kata, alah, apa sangatlah saya. Orang ini puji tak ada salah. Ulama kata, kalau orang ini puji tak ada salah. Hadis Idza ra'aitumul maddahi ini ada disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Muslim, dan juga ada disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Dan Imam Muslim menjadikan hadis ini dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi yang mentajukkan hadis Imam Muslim. Imam Muslim dia tulis hadis tapi tak bertajuk. Jadi siapa yang menyusun tajuk? Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ketika mana dia buat tajuk dalam setiap hadis karangan imam yang disusun oleh Imam Muslim, Imam Nawawi meletakkan hadis ini pada bab nahi 'anil madhi idza kana fihi ifrat wa khifa minhu fitnah 'alal mamduh. Bab yang menceritakan tentang hadis apabila orang itu pujian itu melampau-lampau. Awaklah segala-galanya. Bintang pun tak ada apa, awak segala-galanya. Orang melampau kan. Tengok awak teringkat, ada orang lapar, maka orang ini elok disumbat mulutnya dengan tanah. Okay. Dan juga kalau pujian itu menyebabkan orang yang kita puji, jadi orang ini juga baik eloklah kita menyelamatkan orang yang kita puji tadi dengan cara sumbat mulut orang yang puji kan dengan tanah kan. Tapi kalau orang yang kena puji itu dia orang yang dekat dengan Tuhan lah, tak ada siapa lah orang puji kan. Apa sangatlah saya, orang puji pun saya banyak benda yang saya buat yang awak tak tahu. Dan dia punya hati dia begitu, maka tak ada masalah kita puji orang begini ya. Sebab tu ada juga para ulama kata elok kalau kita puji yang puji di depan, takut orang tu kembang. Puji belakang-belakang tak boleh, tak masalah. Okey Okey, ada satu kebetulan tadi dekat rumah Dr. Amir tadi, saya baca, jumpa satu kisah sangat menarik. Rasulullah juga pernah dipuji oleh seorang sahabat namanya Ka'b bin Zuhair. Dia ada satu syair, dia panggil Banat Su'adu
faqalbil yawma majbulu. Ka'b bin Zuhair ni dia telah diancam bunuh oleh Rasulullah. Asalnya tidak agama Islam, dia musyrik, dia pula seorang tukang syair, seorang penyajar. Dan zaman jahiliah syair ini lebih tajam daripada matlamat. Sehingga kalau syair tu, orang yang jahat dia akan makin jadi jahat dengan syair. Bukan takat tu, unta juga akan berlari laju kalau dengar syair. Sehingga ada satu, Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, ada satu orang tu, ada seorang hamba tu dia diikat oleh tuan. Imam Ghazali ni dalam kitab tu disebut apa salahan? Saya lupa Imam Ghazali saya tanya ke orang tanya, Imam Ghazali sebut dalam kitab. Apa masalah budak ni kena ikat? Dia hamba lah. Tuan dia kata, dia ni suaranya merdu dan dia sering menyanyikan lagu hidat. Hidat ni adalah satu nyanyian khusus untuk unta. Yang ni saya tak dapat sanad dia macam mana lagu tu. Hidat ni satu nyanyian yang mana kalau kita naik unta, kita nyanyi lagu hidat tu, unta akan terangsang, dia akan lari laju betul. Kata tuan tadi, sehingga menyebabkan perjalanan yang memakan masa yang panjang, naik unta dia nyanyi hidat laju betul sampai ke tempat tu habis mati unta saya. Unta terangsang laju sampai benar mati. Banyak unta saya mati. Dia boleh pasal diikat. Jadi hidat adalah nyanyian unta. Saya tak dapat lagi sanad nyanyian tu. Kita dapat tu. Jadi saya Ka'b bin Zuhair ni dia seorang pengajar yang hebat dan dia semasa zaman jahiliah dia banyak caci Nabi. Menyebabkan dia ni dihalalkan darah oleh Rasulullah. Dia dapat tahu begitu, dia terus pergi ke Nabi SAW. Dia meminta maaf kepada Rasulullah dan dia menyatakan Islam dia kepada Rasulullah dalam bentuk syair. Syair dia panjang lah. Antara yang awal dia kata Bazat su'adu faqalbi yawma majbulu nubitu anna Rasulullah au'adani. Saya diberitahu bahawa Rasulullah telah pun mengancam saya. Jadi dalam syair itu disebut dia puji Nabi. Jadi para ulama mengatakan antaranya ini bukti tak ada masalah kita puji seorang pada depan. Sebab dia puji Nabi macam-macam dalam syair itu. Dan dia nyatakan Islam, dia menyatakan kehebatan Islam di hadapan Nabi dalam bentuk syair. Dan akhirnya dia selepas tu dia masuk Islam lah dalam syair itu. Dan Nabi SAW pun ambil dia punya Nabi ambil selendang Rasulullah pakaikan kepada Ka'b bin Zuhair, menunjukkan Nabi redha dengan tindakan yang dibuat oleh Ka'b bin Zuhair. Dan kalau kita cek syair-syair yang dilafazkan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah SAW, Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit dalam syair banyak puji Nabi SAW. Lebih-lebih lagi ketika mana ada penyair luar yang datang maki Nabi, dia balas balik, dia puji Nabi depan Rasulullah, sehingga Rasulullah mendirikan, mencipta ataupun meletakkan dalam masjid Nabi ada satu mimbar khusus untuk Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan ini tak pandai perang. Dalam satu peperangan zaman Sayyidina Abu Bakar, peperangan melawan Musailimah Al-Kadzab, orang nak serang. Jadi para sahabiah yang ketiga tu minta suruh pergi. Sebab Sayyidina Hasan ni dia duduk sekali dengan orang perempuan. Memang orang perempuan. Dan Sayyidina Hasan ni dia tak mampu nak pergi perang, tapi dia sangat peranan kerana syair dia menaikkan semangat para mujahidin. Dia kadang-kadang para sahabat dan orang Islam begitu. Jadi bila tentera datang, tentera musyrik datang, jadi orang perempuan itu pergilah. Sayyidina Hasan kata aku tak mampu nak pergi perang, aku mampu syair je. Tapi peranan dia, walaupun dia tak mampu nak bersilat mereka, syair dia dapat mematahkan hujah pada penyair betul-betul. Jadi sampai Nabi letakkan satu mimbar khusus di dalam masjid Rasulullah untuk Sayyidina Hasan bin Thabit melafazkan syair untuk memuji Islam dan memuji Rasulullah SAW. Jadi Ka'b bin Zuhair ni dipuji-puji Nabi, dan Nabi pun ambil selendang tu dan dipakaikan kepada Sayyidina Ka'b bin Zuhair. Islam dah Sayyidina Ka'b bin Zuhair. Pada zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Muawiyah beli selendang daripada Sayyidina Ka'b bin Zuhair dengan harga 100,000 dinar. 100,000 dirham. 100,000 dirham. Satu dirham harga sebelum balik bumi RM30 Malaysia. Maknanya berapa tu? 3 juta. Dia beli selendang saya dengan harga 3 juta daripada Sayyidina 3 juta RM lah kalau dinisbahkan harga semasa. Dan tujuannya supaya nanti Sayyidina Muawiyah bin Sufyan meninggal, diminta supaya beliau dikafankan dengan selendang Rasulullah SAW. Cintanya Sayyidina Muawiyah bin Sufyan terhadap Rasulullah SAW.